وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera. Welcome back to my channel. Terima kasih telah sudi subscribe, like dan komen video-video Abel. Abel doakan kita semua dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki dan diberi kesihatan, tubuh badan yang baik oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang belum subscribe lagi, bolehlah tekan button subscribe agar tidak terlepas cerita-cerita menarik daripada Abel. Tekanlah button subscribe sekarang, Abel tunggu. Okey, sebelum ni Abel ada pernah cerita perjalanan seram daripada jalan belah-belah Pantai Timur, belah-belah utara. Hari ni Abel nak cerita pengalaman dua orang sahabat, dua orang askar yang terkena gangguan di jalan belah-belah Johor. Jadi cerita ni diceritakan oleh Khairul. Khairul ni dia baru habis training tentera sebulan di Kem Ulu Tiram. Dia tak bagi tahulah pula training apa, dia tak bagi tahu, tapi training berkaitan tentera lah. Jadi dia dapat cuti pelepasan 4 hari. Masa tu dia daripada Kem Ulu Tiram ni dengan kawan dia, dua-dua ni nak balik ke Kota Baru lah. Jadi naik kereta Khairul, kereta dia kata kereta Kelisa. Masa tu mula-mula masuk askar, dia cakap pakai kereta Kelisa masa tu. Dan perjalanan ni daripada Ulu Tiram nak pergi ke Kota Baru ni, dia bertolak agak lewat lah, dalam pukul 10-11 malam macam tu. Jadi masa tu di Kem Ulu Tiram ni, kawasan sekitar ni memang hujan lebat. Dan dalam perjalanan tu, sejam selepas perjalanan tu, hujan baru reda. Dia kata bulan 12 musim tengkujuh. Sampailah di satu kawasan ni, kawasan Endau Rompin. Abel pun tak pernah sampai sebenarnya. Kawasan Endau Rompin, Jemaluang, Kota Tinggi ni memang teringin dah nak lalu daripada Kota Tinggi tu balik ke Kota Baru kan. Nak merasai perjalanan-perjalanan yang orang kata perjalanan seram ni kan. Jadi biasalah bila dalam kereta, bila dua orang ni berbual lah untuk tak bagi mengantuk, berbual, minum kopi, isap rokok. Sampailah di Jalan Darompin ni, kawasan sekitar kiri kanan ni memang hutan. Jadi masa tu Khairul ni dia bawa kereta lah, dan daripada jauh dia orang tinggikan lampu ni, daripada jauh nampak kelibat tepi jalan ni, ada kelibat orang berjalan. Bila hampir nampak orang tu seorang lelaki, badan kurus, tinggi, pakai baju kemeja coklat, seluar hitam. Jadi Azim ni bagi tahu Khairul, dia kata nak berhenti ke Khairul, Khairul kata berhentilah, dia kata mungkin orang dalam kesusahan, dia kata tolonglah, dia kata. Jadi Khairul kata tak apalah, dia kata kalau hantu pun okey juga, dia kata boleh minta nombor ekor. Boleh pula dia, mungkin dia bergurau dengan member dia Khairul ni. Khairul berhentikan kereta ni di belakang pakcik yang duduk tepi jalan ni. Pakcik ni dia dah perasan dah ada kereta lalu ni belakang dia ni, dia dah berhenti dan dia berpaling ke arah kereta ni, dan dia datang ke kereta dua orang askar ni lah. Jadi si Azim ni turunkan cermin, dia tanya pakcik, pakcik nak pergi mana? Pakcik tu kata nak pergi Pekan. Nak pergi Pekan? Pekan Pahang ke pakcik? Pakcik tu hangguk. Jadi dia kata biar betul pakcik, Pekan Pahang dengan sini jauh lagi kalau tak silap saya. Dia kata tak apa pakcik. Pakcik naik kereta saya, dia kata duduk belakang. Jadi pakcik ni buka pintu, masuk, duduk di seat belakang. Dia kata memang tak ada benda pelik, memang tak ada bau pelik. Orang kata kalau ada hantu bau wangi lah, bau busuk, dia kata memang tak ada bau. Pakcik tu duduk, dia tengok memang pakcik ni memang manusia betul lah.
Dia tengok daripada atas bawah, dia kata pakai selipar Jepun. Orang kata kalau hantu jalan tak rapat tanah kan. Tapi dia kata memang rapat tanah. Pakcik tu masuk dalam kereta dia, tutup pintu, Kero ni teruskan perjalanan, tekan minyak, teruskan perjalanan. Jadi dua orang ni dia macam interview pakcik ni. Dia kata, pakcik ni sebenarnya daripada mana? Nak pergi Pekan ni, kata jauh Pekan ni pakcik. Pakcik kata betul lah, dia kata memanglah jauh, dia kata. Tapi pakcik berjalan, dia kata pakcik ni daripada Kota Tinggi lagi. Jadi terkejut lah dua orang ni. Biar betul pakcik Kota Tinggi nak sampai ke Endau Rompin tu 200 km. Pakcik tu kata dia bertolak pagi-pagi lagi lepas subuh. Dia dah jalan kaki dah nak pergi ke Pekan, rumah anak dia. Jadi dua-dua ni macam pelik dan terkejut. Dalam hati ni Azim kata ni, dalam hati dia ni, dia kata biar betul pakcik ni berjalan jauh dengan pakai selipar Jepun ya. Selipar getah ni berjalan tepi-tepi jalan malam-malam seorang-seorang. Jadi masa tu dia orang ni dah rasa macam dah pelik dah rasa mula dah rasa meremang. Sebabnya Kero ni dia kata dia tengok cermin tengah-tengah kereta ni, dia tengok daripada belakang ni, nampak daripada cahaya-cahaya sama kereta ni, pakcik ni pandang tajam ke arah dia lah. Jadi masa tu dia cuik Azim, dan Azim buat tak tahu je. Dan dia kata masa tu tengok-tengok belakang kereta ni, pakcik tu dah tak ada, dah hilang dah pakcik tu. Sudah dah masa tu dah mula-mula ni dua-dua ni dah kecup perut. Dia lah dah takut. Tadi pakcik ni naik kereta, tengah tanya-tanya pakcik ni, bercakap-cakap pakcik ni, tak sampai 10 minit pakcik itu tak ada dalam kereta. Dia kata masa tu habis saya ni, dia kata rasa ni berdebar sangat. Dia kata nak terkencing pun ada. Azim pun langsung tak bercakap bila mengalami situasi tu. Jadi masa tu dia suruh Azim ni pasang CD orang mengaji dalam kereta lah. Jadi dua-dua senyap masa tu, memang takut. Dia kata kiri kanan ni memang kawasan hutan lagi Endau Rompin ni. Tak berapa lama lepas tu kereta tiba-tiba meragam bila masuk di satu tempat yang dah cerah dekat situ. Tempat tu adalah Pekan tempat yang pakcik nak turun tu, kereta tu mati kat situ, dia kata. Jadi dua-dua ni dah kelang kabut dah. Start enjin tak hidup. Jadi dua-dua ni bukan mekanik, bukan foreman, tapi tahulah sikit-sikit. Azim kata dia tahulah sikit-sikit pasal kereta ni. Kalau setakat air kering ke ataupun apa tayar bocor ke semua, dia boleh tukar lah, dia kata. Tapi kalau benda yang teruk-teruk ni kena bawa pergi bengkel lah. Jadi dia suruh Kero ni buka bonet depan dan cek semua. Dia kata cek air, cek minyak hitam semua. Okey, tengok ada wire putus ke tak ada wire putus ke. Dia kata memang okey. Dan dia kata terus kau baca bismillah, dia kata. Lepas tu start balik kereta. Memang betul, baca bismillah, start balik kereta, kereta hidup. Masa tu dia kata tak tahulah kenapa kereta tadi mati. Kereta dia mati. Mungkinkah tak tahu. Mungkinkah pakcik tu tadi nak turun di Pekan, sampai di Pekannya kereta dia mati. Mungkin masa kereta mati ni pakcik ni keluar daripada kereta, mungkin benda gaib ke apa dia tak tahu. Dia cerita kat Abel, dia kata mungkin cerita ni tak seram sangat, tapi bagi dia orang berdua ni memang situasi masa tu memang sangat seram bagi dia orang lah. Jadi Abel nak share cerita kedua ni, tajuk dia Jalan Jemaluang. Saya Ahmad Samiun daripada Johor ingin berkongsi sedikit pengalaman sepanjang saya dan kawan saya melalui Jalan Jemaluang di Mersing, Johor. Kali ini saya hendak berkongsi satu lagi pengalaman di luar skop tempat kerja saya. Cerita kali ini sebenarnya berlaku secara langsung kepada salah seorang rakan baik saya. Saya cuma memainkan watak sampingan sahaja dalam cerita ini.
latar belakang cerita, alkisahnya saya bersama dua rakan baik iaitu Apis dan Wani telah membuat satu perancangan untuk jalan-jalan ke Mersing. Sebelum meneruskan kisah, saya perkenalkan secara ringkas dua orang rakan baik saya. Apis dan Wani merupakan rakan kami sejak menuntut di Universiti Teknologi Malaysia ataupun UTM di Skudai, Johor. Apis dan Wani ini merupakan rakan satu kursus dengan saya. Masing-masing dah kenal lama dan dah masak dengan perangai gila-gila setiap orang. Kami juga selalu melakukan aktiviti bersama, lepak-lepak bersama dan lain-lain aktiviti lagi. Sebenarnya ada lagi rakan-rakan lain yang kami rapat, cuma saya hanya fokus kepada Apis dan Wani saja kerana mereka merupakan peranan utama dalam cerita ini. Wani merupakan seorang yang berasal daripada Kedah. Orangnya santai, sempoi dan lasak. Manakala Apis pula orang Perak, orangnya suka menyakat dan ada deria keenam sedikit. Mana dia hijab dia terbuka sedikit lah. Hubungan kami agak rapat sehinggalah tamat pengajian. Sampailah ke alam pekerjaan, kami masih rapat lagi dan untuk pengetahuan semua, kami semua bekerja di Johor Bahru. Kami selalu sangat lepak bersama, tengok wayang, jalan sana sini. Maklumlah kami semua ni bujang. Waktu kejadian ni dia orang bujang lagi lah. Dan masing-masing tahu jaga batasan masing-masing dalam pergaulan. Maknanya dia Wani ni wanita lah, perempuan. Berbalik kepada cerita asal tadi, seperti biasa jika ada waktu terluang, kami suka sangat untuk merancang waktu bersama untuk jalan-jalan. Pergi Kuala Lumpur lah, pergi Melaka lah, pergi Bukit Tinggi lah, buat majlis makan-makan lah. Cuma kali ini saya ingin kongsikan pengalaman kami bertiga yang buat perancangan jalan-jalan ke Mersing. Kami bercadang untuk ke Mersing sambil buat acara barbecue di sana, bawa ayam yang diperak siap-siap. Jadi bila dah rancang hendak berjalan, sambil bawa bekal lah, kami masing-masing sibuk siapkan apa-apa yang patut. Dari hal beli ayam dan bahan-bahan lainnya sehinggalah kepada proses memerak. Ketiga-tiga kami mempunyai satu sinergi dan kesefahaman yang baik dan tahu tugasan apa yang perlu dilakukan. Kami bercadang untuk bertolak lewat malam dan dijangka akan sampai ke Mersing pada awal pagi. Perjalanan ke Mersing ini kami perlu melalui beberapa kawasan di kawasan Ulu Tiram, Kota Tinggi, Jemaluang dan terus ke Mersing. Kami pergi dengan sebuah kereta Proton Pesona milik Apis. Lokasi pertama sebelum kami bertolak adalah rumah Makcik Apis di Skudai, Johor. Sebelum memulakan perjalanan, saya lepak di rumah Makcik Apis dahulu, menghabiskan waktu senggang. Kebetulan tiada siapa di rumah makciknya, jadi Hafiz seorang saja, jadi kami tidaklah segan untuk lepak-lepak dulu. Setelah beberapa waktu berlalu, kami memulakan perjalanan selepas jam 12 malam. Apis memandu kereta pesonanya dan kami terus meluru ke rumah sewa Wani yang terletak di Senai. Untuk pengetahuan semua, saya orangnya bukanlah berani sangat, agak penakut juga. Sewaktu perjalanan, Apis yang memandu kereta, Wani di sebelahnya dan saya pula berada di tempat duduk belakang Wani. Sementara periuk kecil yang berisi ayam ada di sebelah saya, diletakkan di lantai kereta. Sementara radio dihidupkan, Hafiz berbual-bualah dengan Wani dan semakin lama saya terperasan topik yang mereka bincangkan jika tidak salah tentang
Cik Lang, ataupun dengan erti kata yang lain, Lang Sui. Dah gila malam-malam buta ni cerita makhluk tersebut. Kami pula dalam perjalanan nak ke Mersing merentasi jalan Jemaluang. Kepada mereka yang tidak tahu dan kepada mereka yang tahu, jalan Jemaluang ni terkenal dengan bermacam-macam penampakan. Di kawasan ini ada kubu-kubu British yang lama sewaktu Perang Dunia Kedua dahulu. Kubu-kubu ini digunakan untuk menangkis serangan daripada pihak Jepun dan untuk kegunaan tentera-tentera British pada masa itulah. Jadi jalan ni memang ada beberapa kubu-kubu British yang dibuat daripada simen lah. Memang ada di tepi-tepi jalan, kita boleh nampak dah jalannya lurus, sunyi, sepi. Kubu-kubu ini terletaknya di tepi-tepi jalan. Jika tidak salah, ada orang pernah ternampak sesuatu di atas kubu tersebut. Alhamdulillah, saya tidak pernah lagi lah nampak. Jalan Jemaluang pada waktu malam gelap, teramatlah gelap sangat. Jalannya cuma 2 lorong saja. Jalannya lurus memanjang dan sekali-sekala ada bengkak-bengkoknya. Kiri kanan merupakan hutan semak. Lampu jalan pula tiada. Hanya mengharapkan lampu kereta sendiri dan kereta lain sahaja yang memecahkan kawasan kegelapan di kawasan tersebut kalau lalu pada waktu tengah malam. Seperti yang diberitahu sebentar tadi, saya memang agak penakut. Jadi bila terdengar si Hafiz buka cerita tentang makhluk itu, saya pun tegurlah. Dengan selamba si Hafiz perlahankan suara radio sambil menyambung ceritanya dengan wani. Walaupun Hafiz ni tegur, dia tak bagi cerita malam-malam dalam kereta malam-malam di jalan yang seram ni, duk cerita pasal Lang Sui. Abang nak sebut banyak kali pun risau juga. Belakang rumah abang ni memang hutan tebal jugalah. Dia memang sengaja hendak saya turut mendengar ceritanya sambil hendak menyakak saya. Saya menjadi runsing ketika itu sebab memikirkan jikalau perkara buruk terjadi, di manalah hendak minta pertolongan sebab kawasan tu memang tak ada orang. Dahlah kami lalu yang jalan gelap gelita, kereta pula tidak banyak. Waktu pula pada masa itu boleh tahanlah juga awal paginya. Kami pula sambil memandu sambil bercerita perihal benda-benda seperti itu. Risau juga, takut jadi apa-apa. Tidak lama selepas itu, kereta kami melalui satu kawasan kemalangan. Kawasan kemalangan tersebut seolah-olah baru je berlaku. Melalui kawasan kemalangan tersebut, kami tidak ambil pusing sangatlah. Sekadar lihat dan tegur saja. Hafiz meneruskan perjalanannya seperti biasa. Kemudian tidak lama selepas itu, kami sedikit terganggu dengan kenderaan dan lori dari arah yang bertentangan dengan kami. Kebanyakan mereka memberi lampu tinggi dan klip-klip kepada kami. Pada mulanya, firasat Hafiz ada penghadang di hadapannya. Namun setelah diamati, Hafiz berasa sedikit pelik dan rasa tak sedap hati. Maka si Hafiz mulalah menyiasat. Jadi Hafiz ni dia pelik lah. Kenapa tiba-tiba kereta daripada sebelah bertentangan bagi lampu kelip-kelip, bagi lampu tinggi pada dia. Biasa kalau kita memandu, kalau ada kereta depan bagi lampu kelip-kelip ni, mesti kat depan ni ada halangan atau ada kemalangan atau ada roadblock polis. Jadi kalau siapa terima lampu kelip-kelip ni, bagilah kelip-kelip juga tanda terima kasih kepada orang yang bagi kelip-kelip ni. Okey, jadi Hafiz ni dia start siasat. Kenapa ramai orang bagi lampu kelip-kelip pada kereta dia? Mulanya sambil memandu, Hafiz melihat cermin pandang ke belakang. Tiada apa-apa dan tiada apa yang meragukan. Semestinya ketika itu mestilah dia ternampak muka saya di belakang. Kemudian Hafiz melihat cermin
belakang sebelah kiri tiada juga apa-apa. Seterusnya Hafiz melihat cermin pandang sisi sebelah kanan. Astaghfirullahalazim. Hafiz terlihat sesuatu. Kali ini pandangan Hafiz betul-betul tertumpu pada sudut tersebut. Terkedu barangkali, namun mampu mengawal kereta yang dipandunya agar tidak terbabas. Terkejutnya Hafiz bila dia nampak sesuatu, tapi dia cool saja. Dia dapat pandu kereta dia dengan berhati-hati dan dalam kawalan dia lah. Hafiz terdiam, tidak terkata apa-apa. Ketika itu saya dan Wani hanya menumpang boneka saja. Ketika itu saya dan Wani hanya penumpang boneka sahaja. Langsung tidak mengetahui dan tidak sedar apa yang berlaku. Hafiz masih memandu kereta pesona itu dengan kawalan terbaiknya. Kemudian Wani perasan Hafiz secara tiba-tiba menggenggam telefon bimbitnya. Firasat Wani sedikit bercelaru dan berbau pelik. Hati Wani terdetik, takkanlah tunang si Hafiz ni waktu-waktu malam tak tidur lagi. Boleh pula si Hafiz ni main mesej-mesej sambil pandu kereta. Jadi masa tu Wani ni dia ingatkan si Hafiz ni pegang handphone dia type mesej ni, type mesej untuk tunang si Hafiz lah dekat rumah. Tapi sebenarnya bukan. Tiba-tiba Hafiz memberikan telefon bimbitnya kepada Wani. Wani tanpa menunggu lama terus meneliti apa yang di-type oleh Hafiz ketika itu. Hafiz memberi pesan dalam dia punya type handphone dia ni. Hafiz tulis dan dia beri pesan. Dia kata, jangan pandang belakang sebelah kanan sebab ada benda sedang ikut kita. Hafiz pesan lagi, jika tertoleh pun minta buat seolah-olah tak tahu saja. Wani terkejut dan terus tidak tentu arah selepas membaca mesej tersebut. Hanya pandangannya memandang ke hadapan sahaja dan Wani tidak berani untuk pandang ke sebelah sisi seperti yang diberitahu oleh Hafiz. Ketika kejadian itu, saya langsung tidak tahu bahawa ada satu drama bisu yang sedang berlaku di antara Wani dan Hafiz. Saya dengan dunia saya sendiri di tempat duduk belakang bertemankan periuk kecil yang berisi ayam yang diperak. Tidak tahulah bahawa sesuatu menumpang kami pada ketika itu. Hafiz meneruskan perjalanannya dan sewaktu perjalanan tersebut tiba-tiba ada yang bagi saya sedikit pelik di hadapan. Saya ternampak ada gugusan kabus tebal berada rapat dengan lantai kereta dan kedudukannya adalah di tengah-tengah jalan. Tidak pasti kalau kabus tersebut sedang bergerak dari satu sudut ke sudut yang lain, tapi kedudukan kabus tebal tersebut pada waktu tersebut memang di tengah-tengah jalan. Saya perasan akan keadaan itu, terus menegur akan sosok kabus tersebut. Si Hafiz dan Wani masih tidak berkata apa-apa tentang adanya penumpang lain di sisi kereta. Jadi orang tua-tua pesan, kalau dalam perjalanan kita nampak kabus tebal, kita jangan masuk dalam kabus tersebut, takut kita berada di alam lain. Wallahu alam, tu pesan orang tua lah. Selepas kami melalui kabus tersebut, atau dengan erti kata lain melanggar gugusan kabus itu, Hafiz sekali lagi mencapai telefon bimbitnya dan menaip sesuatu. Lalu diberikanlah sekali lagi kepada Wani. Hafiz memberitahu itu bukan kabus. Benda itu hendak tunjukkan dirinya yang sebenar sebab saya ada menegur tadi. Itulah satu lagi, mulut jangan cabul lah. Ada apa-apa jangan tegur. Wani juga memberitahu bahawa benda itu memang ikut agak rapat ketika itu. Itulah yang Wani bagi tahu setelah sekian lama. Sejujurnya untuk mesej Hafiz yang kedua itu, saya sebenarnya kurang faham apa maksudnya. Apa kaitan kabus tadi dengan benda itu hendak menunjukkan dirinya yang sebenar. Sebab apa yang saya lihat cuma gugusan-gugusan kabus. Sejurus selepas itu, tiba-tiba si Hafiz ni berpesan kepada saya. Hafiz menyuruh saya alihkan
periuk ayam tadi ke sebelah kiri. Saya rasa pelik, kenapa pula nak alihkan? Tiba-tiba Wani mencelah dan berkata, takut tumpah, alih je lah, takut tumpah. Saya lagilah pelik dengan alasan tersebut. Dengan keyakinan yang mendalam dan tinggi, saya menjawab, jika risau tumpah, baik saya saja beralih tempat. Dari duduk sebelah kiri, dia berpindah duduk di sebelah kanan. Saya pun beralih tempat duduk secara tidak langsung. Saya sendiri yang semakin rapat dengan benda tersebut. Apis bertegas meminta saya untuk beralih semula kedudukan sebelah kiri. Ketika itu barulah saya mula terperasan sesuatu yang tidak kena di antara Apis dan Wani. Saya semacam mula sedar akan drama mereka. Mendengar arahan Apis, saya dapat menggagap ada sesuatu yang tidak kena. Seolah-olah ada sesuatu berhampiran dengan saya. Dengan ayat yang lebih jelas di sebelah kanan kereta saya, ada sesuatu makhluk. Saya bingkas beralih kedudukan sambil memberikan respon sebagai tanda saya sudah faham. Saya bertanya kepada Wani dan Apis, kenapa bau ayam ni kuat sangat ke? Wani mengiyakan saja pertanyaan saya. Saya terus duduk di sebelah kiri dan memang tiada harapan langsung untuk menoleh ke sebelah kanan di bahagian belakang. Tidak lama kemudian, azan subuh berkumandang di radio di dalam kereta. Apis terus menguatkan nada suara radio dan membuka tingkap belakang sebelah kanan kereta sambil memohon maaf kerana terpaksa membuka tingkap tersebut. Tujuan Apis membuka tingkap tersebut adalah supaya laungan azam dapat didengari sehingga keluar. Apabila Apis membuka tingkap tersebut, tentulah terasa sedikit sejuk dengan angin luar yang masuk. Namun saya faham jika keadaan itu dan cuba berlagak tenang. Risau juga jika tingkap terbuka ada benda masuk. Meraung saya seorang diri kalau duduk dekat belakang, tiba-tiba ada benda di sebelah saya. Namun tidak lama selepas itu benda itu berlalu pergi. Selepas kejadian itu, difahamkan benda yang ikut kami pada malam tersebut adalah seakan-akan kain yang sedang ditiup angin. Si Apis memberitahu pada mulanya dia ternampak macam kain, kemudian nampak ada muka yang seolah-olah mengintai kami semua. Namun mukanya tidak jelas, cuma nampak mata kemerah-merahan. Aduh, mereman pula bila teringat. Saya tidak pasti benda apa yang ikut kami pada malam tersebut. Pada firasat saya, kemungkinan langsui. Kenapa dia ikut kami? Itu pun kami tidak tahu sebabnya. Ada juga terfikir mungkin kerana ayam yang kami bawa masih ada kesan darah. Tapi rasanya ayam-ayam itu sudah dibersihkan sebaiknya. Atau mungkin juga kerana benda itu dapat tahu yang kami buka cerita tentangnya. Wallahu alam. Apa yang pasti kepada mereka yang ingin berjalan jauh, sentiasa perbanyakkan berdoa dan berzikir, jaga percakapan terutama ketika memandu di tempat-tempat agak terasing dan gelap. Sentiasa fokus ketika memandu dan jangan cepat panik ketika diusik. Sehingga berjumpa lagi insya-Allah. Cerita ni sangat menarik juga. Tu Abang pernah cerita kalau tempat-tempat yang kalau kita masuk hutan ke ataupun lalu kawasan-kawasan yang orang kata keras ke, kalau bawa daging-daging ni ataupun makanan ataupun orang panggil ada kesan-kesan darah ke, mesti kebanyakan lah kalau terutama dalam hutan ni, mesti langsui ni dia suka menyakat ataupun dia suka meminta-minta lah. Jadi itulah cerita yang Abang dapat share hari ni. InsyaAllah ada masa lagi, mungkin esok ke lusa nanti Abang akan cerita lain lah. Jadi itu saja daripada Abang. Sekian, terima kasih.